satu sikap saya nak bagi di sini, iaitu tabiat ataupun sikap ibu bapa yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Apabila ini berlaku, anak-anak rasa sedih, rasa terhina, rasa kekurangan, kecewa, stres, murung. Mereka rasa diri mereka tidak dihargai. So akibatnya apa? Akibatnya performa anak-anaknya mungkin gosot. Dan seterusnya membawa lagi banyak kerosakan apabila dia semakin tidak perform, dia akan mula rasa rendah diri, dia akan mula rasa hilang keyakinan diri. Tak ada orang bagi tahu dia orang macam mana susah dan sunyinya jadi anak sulung. Bila kau anak pertama dalam family, orang akan letak satu harapan yang tinggi dekat engkau. Engkau kena jadi satu contoh yang baik untuk adik-adik. Bila semua bergantung harap dekat anak sulung, habis tu anak sulung ni nak bergantung harap kat siapa? Siapa akan dengar bila dia orang ada masalah? Dengan siapa dia orang boleh bercakap? Bila masa tu hari dia orang tak best, mak ayah harap anak pertama dia orang ni anak yang perfect. Anak yang boleh jadi contoh, anak yang boleh jadi ibu bapa kedua untuk adik-adik diorang. Sedangkan anak sulung ni adalah saksi untuk kesusahan, keperitan mak ayah diorang lalui. Macam mana susahnya diorang cari duit, macam mana struggle-nya diorang nak besarkan family yang kecil ni. Bukan senang nak jadi anak sulung, nak kena berkorban. Anak sulung ni lah yang mengajar macam mana ibu ayah tu nak jadi seorang ibu dan ayah. Korang kuat tu, sangat-sangat kuat. Aku sebagai adik, aku sangat respect kat korang. Mungkin belum ada orang bagi tahu benda ni, tapi aku nak cakap yang aku bangga dengan korang. You guys are really strong. You are enough, okay? Jangan pernah rasa korang gagal. Stay strong, okay? Baik, itu dia rangkuman TikTok yang ada kena mengenanya dengan topik kita pada hari ini, iaitu hak anak. Hak anak ni, Yana, kita sebagai ibu bapa kadang-kadang terlepas pandang. Betul. Mungkin kita rasa kita ada kuasa veto, akan tetapi kita dah menidakkan ataupun menafikan hak mereka sebagai anak. Betul. Dan hari ini kita akan mengupas lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya hak-hak yang ada sebagai seorang anak. Dan untuk itu, elok kita perkenalkan satu-satunya tetamu kita di studio, satu-satunya jejaka di sini. Kita bersama dengan Tuan Abdul Hadi Muhammad Saleh selaku seorang peguam syar'i. Apa khabar Tuan? Khabar baik. Apa khabar Syira? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga invite saya. Okey, sama-sama. Okey. Syira, Tuan, bila kita bercakap tentang hak anak ni kan, mungkin kalau kita bercakap tentang hak tu, kita cuma tahu tentang perkara-perkara yang basic saja, mungkin seperti nafkah dan sebagainya. Betul. Tetapi mungkin Tuan boleh mulakan dengan memperincikan dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya antara hak-hak seorang anak. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi baik, saya untuk permulaan ini saya suka nak petik kata-kata daripada Saidina Umar. Pada ketika mana dia menjadi khalifah pada ketika itu, Saidina Umar cakap salah satu hak anak yang perlu untuk dijaga adalah memilih bapa, memilih ibu yang baik untuk anak tersebut. Dan ibu memilih bapa yang baik untuk anak tersebut. Dan hak anak itu dijamin dan dijaga ketika mana mereka sebelum dilahirkan lagi. Wow. Nak cakap apa? Bahawa hak anak itu di peringkat sebelum lahir itu mereka dah memang nak jaga betul-betul. Jadi bercakap pasal hak anak ini sebenarnya kalau macam Yaina dengan Syira tahu tadi sebut pasal nafkah apa semua kan. Sebenarnya hak-hak anak ini banyak. Okey. Sebab tujuan utama adalah untuk kita jaga ataupun mencegah diorang ni daripada diabaikan, ada isu-isu penderaan, emosi, everything apa-apa semua. Jadi perlindungan yang kita nak jaga adalah pertama hak penyusuan dan makan minum. Itu merangkumi hak nafkah lah. Yang kedua, hak penjagaan dari segi kesejahteraan emosi, dari segi kasih sayang. Lepas tu hak perlindungan termasuk keselamatan, tempat tinggal dan sebagainya lah. Jadi hak-hak ini merangkumi juga hak dari segi untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Maaf saya menjelaskan silakan. lagi Tuan. Kalau adakah hak-hak ini stipulated ataupun dimasukkan dalam mana-mana akta? Okey, kalau kita nak bercakap tentang undang-undang, dalam enakmen undang-undang keterangan undang-undang keluarga Islam, semua hak-hak berkaitan dengan anak ini sebenarnya dia dah all include. Okey, dan dimasukkan dalam satu tajuk utama berkaitan dengan nafkah dan jagaan anak. Okey, sebab itulah hak-hak yang saya sebut tadi tu, kalau kita nak bercakap pasal perlindungan berkaitan dengan hak jagaan anak, hak-hak ini akan diambil kira. Dari segi allocation nafkah juga, hak-hak ini akan diambil kira. Macam mana kita nak tetapkan dari segi pendidikan mereka, emosi, kasih sayang, apa-apa semua itu akan diambil kira dalam kedua-dua perkara ini. Sebab inilah topik berkaitan dengan penjagaan hak yang disebut dalam undang-undang, especially undang-undang syariah lah. Sebab saya pun sebagai peguam syariah kan. Ya, betul.
Okey, baik Yana, kita dah faham serba sedikit mengenai hak anak ini. Kita ada banyak lagi soalan sebenarnya, tapi kita nak berhenti berehat seketika. Penonton, jangan ke mana-mana.